Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amni binti Muhammad Afizal dan juga Fatimah Kristina akan menerangkan cara untuk menjawab soalan 39. Baiklah, soalan diberi Rajah 39.1 dan Rajah 39.2 menunjukkan seutas dawai dan gegelung yang disambungkan kepada sebuah galvanometer yang berpusat sifar. Kedua-dua dawai dan gegelung itu digerakkan ke bawah di antara dua magnet magnetol yang bertentangan kutub. Di sini ada Rajah 39.1 dan Rajah 39.2. Soalan pertama A. Apakah yang dimaksudkan dengan arus aruhan? Jawapannya adalah arus yang terhasil daripada gerakan relatif antara magnet dan konduktor. Soalan B. Berdasarkan Rajah 39.1 dan Rajah 39.2, bandingkan yang pertama, bilangan lilitan gegelung dan wayar. Baiklah, jika kita dapat lihat rajah, bilangan lilitan gelung dan wayar Rajah 39.2 lebih banyak berbanding Rajah 39.1. Seterusnya, bandingkan magnitud pesongan penunjuk galvanometer. Jawapannya adalah magnitud pesongan penunjuk galvanometer bagi Rajah 39.2 lebih besar berbanding Rajah 39.1. Jadi kalau kita lihat kat sini, jarum galvanometer di Rajah 39.2 dia terpesong lebih besar berbanding dengan Rajah 39.1. Jarum dia tak bergerak sangat pun. Kalau yang ni dia nampak bergerak, terpesong lebih besar. Seterusnya, C. Hubung kaitkan magnitud pesongan penunjuk galvanometer dengan bilangan lilitan. Jawapannya adalah semakin bertambah bilangan lilitan, semakin besar magnitud pesongan penunjuk galvanometer. Jadi kalau kita dapat rujuk Rajah 39.2, bila bilangan lilitan dia lagi banyak kat sini, dan kita tengok jarum galvanometer dia terpesong lebih besar, lebih banyak juga, macam tu. Seterusnya, C2, magnitud arus aruhan. Hubung kaitkan magnitud arus aruhan dengan bilangan lilitan. Jadi jawapannya, semakin bertambah bilangan lilitan, semakin besar magnitud arus aruhan. Jadi kalau kita rujuk Rajah 39.2 ni, kita nampak dia punya bilangan lilitan dia banyak. Dan oleh itu dia membuatkan dia punya arus aruhan yang mengalir ni pun semakin besar, semakin banyak juga di sini. Di sini arus aruhan. Seterusnya, soalan D. Namakan hukum fizik terlibat dalam C1. Jawapannya adalah hukum Faraday. Kerana dalam hukum Faraday menyatakan bahawa magnitud DGE arus aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Seterusnya, soalan E1. Berdasarkan Rajah 39.1 dan Rajah 39.2, namakan kutub-kutub X dan Y. X adalah kutub utara dan Y pula adalah kutub selatan. E2. Namakan peraturan atau hukum fizik yang terlibat dalam E1. Jawapannya adalah peraturan tangan kanan Fleming. Kerana kita gunakan peraturan tangan kanan Fleming ni untuk kita tentukan arah arus aruhan. Baik, itu sahaja daripada kami. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, nama saya Ani Sofia binti Muhammad Hafizah bersama dengan Alma akan membentangkan tentang tajuk kami pada hari ini. Itu kami dapat bab 40, tutorial yang kedua. Okey, so soalan pertama yang dinyatakan ialah namakan jenis penjana elektrik tersebut. Okey, dalam fizik dia hanya ada dua penjana saja, iaitu yang pertama penjana arus ulang alik, lepas tu yang kedua penjana arus terus. Okey, jadi macam mana kita nak bezakan antara
penjana arus ulang alik dengan penjana arus terus. Okey, jadi saya akan bagi tahu. Yang pertama, kalau penjana arus ulang alik, dia akan mempunyai gelang gelincir. Lepas tu dia akan ada 2 gelang gelincir. Okey, bentuk dia macam gabung macam ni. Macam ni. Okey, situ. Tu ialah gelang gelincir. Kalau penjana arus terus, dia akan ada satu benda ni, nama dia komutator dan berus karbon. So bentuk dia macam ni. Okey, saya lukis 2D lah ya. Jadi itulah beza dia antara penjana arus ulang alik dengan penjana arus terus. Okey, jadi berdasarkan gambar ni, saya nampak, okey, yang pertama dia ada 2 ni. Dia ada gelang gelincir. Jadi gelang gelincir ni dia ialah untuk penjana arus ulang alik. Jadi jawapan dia kat sini ialah jawapan dia penjana arus ulang alik. Okay, sebab dia dia boleh berlaku macam mana, DGA aruhan dia boleh berlaku dalam 2 arah. Kalau jarum galvanometer, dia akan terpesong kiri dan kanan. Tapi kalau penjana arus terus, sebabkan dia hanya ada satu je tempat macam ni, jadi dia hanya macam mana, jarum dalam galvanometer dia akan bergerak dalam satu arah sahaja. Dia macam contohlah kan, kalau waktu tu tak ada DGA arus aruhan, dia akan kosong. Sorry. Dia akan kosong maksudnya straight lah kan, galvanometer dia akan straight. Tapi kalau ada DGA arus aruhan, dia akan gerak ke sini. Lepas tu dia kembali balik kepada kosong kan. Contoh kalau 180 tu kosong, tak ada DGA arus aruhan, kembali kepada kosong. Lepas tu ada aruhan, dia akan kembali balik pada jarum yang sama. Tapi kalau arus ulang alik, dia contoh time tu tak ada DGA arus aruhan, dia kosong. Okay, lepas tu dia pusing 90 darjah, dia ada arus aruhan, dia gerak ke kanan contoh. Lepas tu 180 dia kembali balik. Lepas tu 360 dia 270 dia gerak ke sana. Okey, dia sini. Tapi kalau arus terus, dia sini. So dia arah macam tu je. Okey, tu beza dia. Okey, next. Sorry. Next, soalan kedua, tandakan arah arus mengalir dalam WX dan YZ apabila WX disesarkan ke bawah. Sorry. Okey, ni. So, sebab kita padam sebab macam kotor sangat. Okey. So, dia cakap WX, YZ. Bila WX ni disesarkan ke bawah, jadi gerak arus dia macam ni. Macam ni. Sorry. Ni. Kejap sorry ya. Macam ni. Okey. Macam ni. Arus dia akan bergerak macam ni. Okey. Macam tu lah. Saya tak boleh lukis cantik. Sorry lah. Macam tu lah. Okey. Lepas tu, Allahu Akbar. Okay, sorry, maafkan atas kesilapan teknikal. Okey, soalan seterusnya. Kenapa harus mengalir? Okey, dia macam ni tau, dia mengalir dia. Sebabkan bila turun ke bawah, dia akan berlakulah arus aruhan tu. So dia mengalir macam tu lah. Macam ni. Macam tu, okey. Setelah. Okey. Sorry. Okey, next. Ialah lakarkan graf arus lawan masa yang terhasil dalam konduktor YZ. Okey, yang kita tahu tadi ialah penjana arus ulang alik. Penjana arus ulang alik kan dia bergerak dalam 2 arah kalau jarum galvanometer. So dia akan bergerak macam ni. Sorry. Macam mana nak tulis? Okey, macam ni. Okey, macam tu kan. Tapi kalau arus terus, dia kan satu arah je, so dia akan jadi macam ni. Tak. Tak sentuh pula. Sorry. Tak. Tak sentuh. Ya Allah. Okey, sekali ya.
Tak. 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 Dia satu arah je. Kalau arus sangat alik, dia dua arah. Macam ni. So, tadi dia lah perjalanan arus sangat alik, so dia dua arah. Okey, macam ni. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Dia tanya, apakah yang akan terjadi kepada arus yang mengalir dalam YZ apabila kelajuan putaran ditambah? Jadi, bila dia bergerak ni, dia akan bergerak dengan cepat lah. Sekejap ya, saya bawa ke bawah dulu. Okey, dia akan bergerak dengan cepat. So, bila dia bergerak dengan cepat, apa yang akan terjadi? Okey, jadi bila apa yang orang panggil benda ni, gegelung segi empat. Okey, bila gegelung segi empat ni dia berputar dengan lebih laju, jadi frekuensi dia akan bertambah, jadi magnitudo pun akan bertambah sekali. Okey, bila magnitudo bertambah, frekuensi pun bertambah. Jadi jawapan dia ialah okey, apabila pemotongan sorry ya Allah, typo. Apabila pemotongan flux magnet berlaku dengan pantas. So dia bergerak dengan cepat. Jadi flux magnet pun dia akan potong tak, so dia akan bergerak dengan lebih laju. Okey, flux magnet berlaku dengan pantas. Okey, pantas. Maka magnitude arus akan bertambah dan frekuensi juga akan bertambah. Okey, apa yang dimasukkan dengan frekuensi bertambah? Kejap ya, saya akan terang. Okey, frekuensi bertambah ni macam ni. Dia macam kan kalau laju kan. Contoh kalau laju, dia akan jadi macam ni lah. Okey, cuba bayangkan kalau dia perlahan, dia akan tak. Okey, dia akan perlahan, nampak gedua. Tapi kalau dia lagi laju, dia macam ni. Allah. Okey, nampak tak? Dia macam frekuensi dia bertambah lah. Okey. Itulah jawapan dia. Jadi, ni jawapan kepada soalan terakhir kita pada hari ini. Kejap ya. Saya masih belajar menggunakan teknologi. Okey. Macam tu lah. Okey, kejap ya. Saya sorry. Macam tu lah. Lebih lah. Boleh lah ni. Okey. Jawapan dia macam tu lah. Pemotongan flux magnet berlaku dengan pantas, maka magnitudo arus akan bertambah dan frekuensi juga akan bertambah. Okey, itu sahaja untuk latihan tutorial kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Harap dapat membantulah untuk aplikasi arus elektromagnet untuk soalan ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjawab kertas soalan fizik bagi nombor 41. Okey, saya akan bacakan dulu soalan dia. Darjah 41.1 menunjukkan kedudukan magnet sebelum dilepaskan ke gegelung yang serupa. Manakala darjah 41.2 pula menunjukkan pesongan maksimum bagi penunjuk galvanometer bila magnet memasuki gegelung. Pesongan penunjuk galvanometer adalah disebabkan oleh pengaliran arus arahan dalam gegelung. Okey, ni dia punya gambar darjah. Jadi kita tengok dulu soalan dia. Apakah yang dimaksudkan dengan arus arahan? Okey, untuk ini dia hanya tanya definisi. So definisi ni tak ada kaitan lagi dengan ni. Kita just kena bagi maksud bagi arus arahan. So memang tak ada soalan lah. Memang kita kena ingat setiap definisi yang ada dalam buku fizik yang kita belajar sekarang ni. So definisi arus arahan, kita boleh tulis arus di konduktor pembawa arus
konduktor membawa arus apabila wujud apa? Wujud pergerakan relatif bagi dua benda, iaitu konduktor ataupun magnet. Okey, itu untuk A. Tapi pada soalan B. B1. Perhatikan rajah 41.1 dan rajah 41.2. Lepas tu dia suruh kita bandingkan tinggi magnet yang dilepaskan dan saiz pesongan jarum galvanometer. Okey, tengok dua rajah ni. Bagi rajah kanan dan rajah kiri. Bagi rajah 41.1, tinggi magnet yang dilepaskan dia lebih tinggi, so kita boleh buat T tinggi macam tu. So ini dia rendah, so kita buat T bawah macam tu. Bagi untuk rajah 41.2, rajah kanan dia pesongan dia lebih besar, so kita buat pesongan dia lebih besar, ini pesongan dia lebih kecil. Okey, sekarang kita dah dapat maklumat ni. Kita tengok dua ni sama dekat rajah kanan, so kita boleh je gabungkan. Kita boleh tulis tinggi magnet yang dilepaskan dan saiz pesongan jarum galvanometer lebih besar. Maafkan saya, rajah kanan. Sebab dia tak beritahu apa, kita tulis je rajah kanan. Sebab dia tak label yang kanan tu apa, yang kiri tu apa. Kita buat rajah kanan lebih besar daripada rajah kiri. Okey, itu untuk yang pertama. Untuk B yang kedua, nyatakan hubungan. Hubungan ni korang kena ingat, dia memang jawapan dia semakin apa, macam tu je jawapan dia. So kita yang pertama, tinggi magnet dengan halaju magnet. So kita boleh tulis kat sebelah dia, kalau tinggi magnet tambah, apa jadi kat halaju? Halaju dia memang tambah. Kenapa halaju dia bertambah? Sebab dia akan tambah dengan pecutan graviti yang ada. Semakin tinggi makin laju. So kita boleh tulis semakin bertambah tinggi magnet yang dilepaskan, semakin bertambah halaju magnet bila memasuki gergelong. Okey, yang kedua, hubungan antara tinggi magnet dilepaskan juga sama macam tadi dengan saiz pesongan jarum galvanometer. Okey, kita dah tengok di atas ni. Tadi pun kita dah tengok, kalau semakin bertambah tinggi ni, dia punya pesongan yang terhasil pun akan makin bertambah. Jelas lagi terang yang semakin bertambah tinggi magnet dilepaskan, apa yang jadi? Dia akan sama lah macam tadi, semakin bertambah saiz pesongan jarum galvanometer. Okey. Yang terakhir pula, hubungan antara halaju magnet dengan magnetud arus arahan. So benda ni kita kena ingat balik dekat hukum Faraday. Hukum Faraday, bukan Friday, bukan Friday. Dia Faraday. Dia F-A-R-A-D-A-Y. Hukum ni dia bagi tahu yang magnetud arus arahan ni dia berkadar terus dengan perubahan flux magnet. Dan perubahan flux magnet ni seperti yang korang tahu, dia merangkumi 3 benda: halaju, kekuatan magnet dengan bilangan lilitan. So kat sini dia halaju, ada halaju. So bila halaju dia bertambah, magnetud arus arahan ni mesti bertambah sebab dia berkadar terus. So dia akan ikut sama-sama bertambah.
So jawapan dia kita boleh tulis semakin bertambah laju magnet, semakin bertambah magnitude arus arahan bila ia memasuki gegelung. Okey. Kita bagi pada soalan C. Rajah 41.3 menunjukkan dua magnet bar P dan Q yang serupa dijatuhkan dari lihat melalui dua tube yang serupa tetapi berbeza bahan, iaitu yang pertama diperbuat daripada kuprum, ini kuprum, yang kedua diperbuat daripada kaca, ini kaca. So soalan dia, magnet yang manakah akan muncul dahulu daripada hujung bawah tube? Terangkan jawapan anda. So dia nak kata mana akan sampai dulu kat titik ni, yang akan keluar kat situ dulu, mana yang akan sampai dulu. So jawab soalan dia senang je, tapi dia suruh kita terangkan. So ada 4 markah. So pertama sekali kita kena tulis apa yang keluar dulu. Tulislah. Sudah semestinya lah magnet bar Q. Bagi kita tulis magnet bar Q, kita bagi tahu kenapa. Apa yang tak kena dengan tip kaca ni? Ini kerana tiup kaca bukan konduktor elektrik. So bila dia bukan konduktor elektrik, bila kita tengok balik pada definisi arus-arus yang kita dah belajar tadi, yang saya bagi tahu tadi, bila dia bukan konduktor elektrik, apa yang tak akan ada padanya? Yang tak akan ada padanya sudah semestinya ialah arus aruhan. Jadi kita boleh tulis, jadi tiada arus aruhan terhasil. So kita tambah lagi, dan daya magnet tidak bertindak ke atas magnet bar Q. Kenapa dia tak bertindak? Kerana dia tak ada medan magnet, kerana ketiadaan medan magnet. Okey. Tapi ini baru 3 markah. Kita kena tambah lagi supaya dapat 4 markah. Tambah lagi satu reasoning. So kita boleh tambah lagi satu. Oleh sebab itu, tiada daya yang akan menentang. Dia akan menentang apa? Tiada daya yang akan menentang perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet tu pada mana? Perubahan flux magnet tu yang patutnya ada di dalam tiup kaca. Tapi sebab tak ada daya yang akan menentang, sebab ini kan tiup kaca, so tak ada daya yang akan menentang perubahan flux magnet di dalam tiup kaca ni, di dalam tiup kaca. Okay, so ini dah dapat 4 markah. So kita tengok pada soalan tadi, definisi kita dapat 1 markah, ini dapat 4, so kita dapat full mark. So dalam fizik ni, yang pertama sebab hal laju, yang kedua sebab kekuatan magnet, yang ketiga sebab penyangga-litan. Benda tiga ni kita kena banyak ingat dalam bab ni, sebab dia banyak main dalam soalan. So kalau kita ingat benda ni, kita insyaAllah kita boleh kuasai bab ni dengan mudah. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk soalan D, rajah 41.4 menunjukkan struktur sebuah penjana arus senang-adik. Penjana itu menghasilkan arus senang-adik yang kecil. Cadangkan pengubahsuaian yang boleh dibuat kepada struktur penjana pada rajah 10.4 supaya boleh menghasilkan arus terus yang tinggi.
Nyatakan dan terangkan pengubahsuaian itu berdasarkan ciri magnet dan dawai serta jenis gelang. Cadangan yang pertama adalah dengan menggantikan dengan magnet melengkung supaya menghasilkan medan berbentuk radial. Yang kedua, menggantikan dengan dawai kuprum kerana dawai kuprum mempunyai konduktor yang baik dan rintangan yang rendah. Juga menggantikan dengan dawai yang lebih tebal kerana dawai yang tebal mempunyai rintangan yang rendah. Yang keempat, meningkatkan bilangan lilitan dawai supaya elektromagnet yang kuat dapat dihasilkan. Yang terakhir, menggantikan dua gelang gelincir dengan komutator. Komutator mempunyai rupa yang sama dengan gelang gelincir tapi terbelah. Hal ini supaya memastikan arus mengalir dalam satu arah sahaja.